Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, khususnya daripada surah Al-Amin, Bandar Tun Husin On. Lama kita tak bertemu kerana pandemik COVID-19. Masa berjalan begitu cepat. Ramadan sudah pun berlalu. Syawal juga telah berlalu. Sekarang kita berada pada salah satu daripada 4 bulan-bulan haram. Kita sekarang berada pada bulan Zulqa'dah. Hari ini 10 ataupun 11. Saudara sekalian, marilah kita terus menjalani hidup kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Walaupun susah, walaupun payah dengan suasana COVID yang ada ini, kehidupan kena diteruskan. Tapi meneruskan kehidupan mengikut peraturan yang ditentukan oleh Allah. Tajuk kita kali ini ialah 4 bulan-bulan haram. Kita dasarkan dia kepada Quran surah At-Taubah ayat 36. Al-Quran menjelaskan kepada kita bahawa di sana ada 4 bulan-bulan haram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kamu musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, dalam ayat yang tersebut di atas, Allah mengajarkan kepada kita manusia bahawa Dialah Allah yang maha kuasa dan maha memiliki segala sesuatu di dunia ini, khususnya memiliki satu waktu, masa yang bernama tahun. Itu Allah Ta'ala punya. Dalam satu tahun ada 12 bulan.
Setahun dalam ayat tadi disebut 12 bulan. Maka sudah tentu maksud 12 bulan di sini adalah bulan-bulan Hijriah, bulan Islam, bukan bulan miladi Masihi itu Januari, Februari, tak. Bulan mana? Bulan Hijriah, Hijri, Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadi Akhir, Rajab, bulan 8, Sya'ban, bulan 9, Ramadan, Rajab bulan 6, Sya'ban bulan 7, Ramadan terbalik, Sya'ban bulan 8, Ramadan bulan 9, Syawal 10, Zulqa'dah 11, Zulhijjah 12. Betul. Bulan-bulan ini hendaknya kita orang-orang Islam lebih memahami. Kita lebih kenal bulan-bulan Islam daripada bulan-bulan Masihi miladi. Pasal apa? Kerana bulan-bulan Islam ini adalah sebahagian daripada agama. Macam ayat kita kata tadi, dzalika dinul qayyim. Ayat tersebut, dzalika dinul qayyim, itu adalah merupakan ketetapan agama, agama yang lurus. Itu sebab kita nak kena tahu bulan-bulan Islam ini, kan? Kita nak puasa, kena ikut Islam. Tak boleh puasa bulan ikut suka kita. Bulan Ramadan. Nak pergi haji, tak boleh buat haji ikut suka kita. Mestilah dalam bulan Zulhijjah sepaling tidak. Dalam setahun ada 12 bulan di sisi Allah. Kita dah baca tadi, ada 12 bulan. Bermula dengan Muharram, kemudian bulan 9 ialah bulan Ramadan, bulan 10 Syawal, bulan 11 Zulqa'dah, bulan 12 Zulhijjah. Sekarang kita berada pada bulan yang ke-11, Zulqa'dah. Ayat tadi menyebut setahun 12 bulan. Dalam setahun ada pula 4 bulan-bulan haram, arba'atu hurum. Tapi Quran tidak menjelaskan mana bulan-bulan haram itu. Maka datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Di antara 12 bulan tersebut terdapat bulan-bulan istimewa di sisi Allah. Antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang istimewa di sisi Allah yang disebut sebagai bulan-bulan haram. Bulan istimewa tersebut berjumlah 4 dan nama-namanya telah dijelaskan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran dia tak sebut. Dia sebut 4 bulannya, nama bulan dia tak beritahu. Kata Nabi sallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zaman qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahra minha 4 hurum 3 mutawaliyat Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram ورجب المضار الذي بين جمادى وشعبان. Kata Nabi, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah mencipta langit dan bumi.
12 bulan tu dah ada dah sejak Allah buat langit bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Kata Nabi lagi, di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulannya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, sambung tahun baru, Al-Muharram, berturut-turut. Dan satu lagi 6 bulan berikut, iaitulah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Allahu Akbar. Jadi bulan-bulan haram tu hak mana? Bulan-bulan haram. Haram dengan makna mulia. Haram dengan makna suci. Haram dengan makna terhormat. Macam kita sebut tanah haram Mekah. Tanah haram tanah mana Ustaz? Tanah haram Mekah, tanah suci itulah. Tanah suci Mekah. Awak nak ke mana ni? Saya nak ke tanah suci. Dia tanya, tanah suci mana? Tanah suci Mekah lah. Tempat kita buat haji, buat umrah. Tanah suci tu orang berkafir tak boleh masuk. Tak boleh. Saya tak tahu berapa keluasan dia. 20 km persegi begitulah. Sahabat sekalian, jadi tanah haram ni orang kafir tak boleh masuk. Bulan itu bulan haram. Itu istilah dia. Al-Masjidul Haram. Masjidul Haram, masjid yang mulia, masjid yang suci, yang terhormat. Tak boleh kita nak buat ikut suka kita. Jangan kata Masjidil Haram. Masjid lain pun tak boleh buat suka-suka hati. Apatah lagi Masjidul Haram. Masjidil Haram kalau beribadat 100,000 kali ganda. Dia hebat tu, kesucian tempat tu di sisi Allah. Macam inilah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yang 4 itu ialah Zulqa'dah, Zulhijjah, masuk tahun baru, Al-Muharram, dan satu lagi ialah Rajab. Apa masalahnya? Bulan-bulan haram ni kita dah sebut tadi, dia bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang terhormat di sisi Allah. Maka apa kata Allah dalam bulan yang 4 itu? فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Tuan-tuan balik rujuk surah tu. Surah At-Taubah ayat 36. Dalam tu lah. Kalau begitu kata Allah, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan yang 4 itu akan diri kamu semua. Saudara sekalian, dalam bulan yang 4 ini, kalau kita kita dilarang buat kezaliman. Apa maksud dia? Jangan sampai kita berbuat maksiat, kezaliman, sehingga kita membuat dosa yang berlipat di bulan ini. Baik zalim terhadap diri sendiri, apatah lagi zalim terhadap orang lain. Dia tak nak kita buat maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan di bulan ini, dosanya lebih besar, bukan jadi dosa besar. Dengar bapak itu. Kemaksiatan yang dilakukan di bulan ini, dosanya lebih besar daripada kemaksiatan di bulan lain. Misalnya, berbohong dalam bulan Zulqa'dah sekarang ni, dosanya lebih besar dari berbohong di bulan Syawal. Dia jadi begitu. Saya buat contoh mudah. Berzina memang haram.
Lebih besar dosa zina tu lagi. Kalau orang tu berzina dengan orang kampung dia, dengan jiran dia. Na'udzubillah. Kita buat maksiat di masjid mana pun memang haram. Tapi kalau buat maksiat dalam Masjidil Haram, lagi besar dosanya. Mengumpat dalam Masjidil Haram. Dalam masjid lain kita mengumpat berdosa juga. Tapi mengumpat dalam Masjidil Haram menjadikan dosa itu lebih besar. Allahu Akbar. Namun sebaliknya, jika seseorang melakukan ketaatan kebaikan, misalnya bercakap benar, tidak bohong. Macam hari ini banyak orang berbohong dalam Facebook, banyak berbohong dalam WhatsApp, Telegram, macam-macam berbohong. Ahli-ahli bisnes yang berbohong, ahli-ahli sokan yang berbohong, ahli-ahli agama yang berbohong, ahli-ahli politik yang berbohong, ahli-ahli perniagaan yang macam-macam lah berbohong ni. Ya. Sebaliknya, jika seorang melakukan ketaatan kebaikan, misalnya bercakap benar, baca Quran lagi ya, maka pahalanya menjadi lebih besar. Abdullah ibn Abbas mengatakan, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram. Kata Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, abah pak saudara Nabi, melakukan maksiat pada bulan tersebut, dosanya akan jadi lebih besar. Dan amalan saleh yang dilakukan akan menuaikan pahala yang lebih banyak. Okay, sahabat sekalian, kita kena ambil kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan kita memperbanyakkan. Kesempatan yang pertama dengan maksud jangan buat dosa maksiat, jangan langgar SOP Allah dan Rasul. Yang kedua, perbanyakkan buat kebaikan, sebab pahalanya berlipat untuk kita. Dalam mazhab Syafi'i, dia menyebut, demikianlah pula yang dilakukan pada bulan-bulan haram, bertambah berat kadar dosa-dosa yang dilakukan. Oleh kerana itu, menurut mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, dan banyak ulama memandang bahawa tebusan dia bertambah besar pada bulan-bulan haram. Katalah dia pembunuhan 100,000. Tapi kalau bunuh dalam bulan-bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab, dia tu lagi tinggi. Berperang dalam bulan-bulan haram sama juga. Bulan-bulan yang 4 ni haram kita berperang. Itu kita tengok. Kemudian bab tajuk perang ni kemudian tengok. Ataupun lepas ini kita ambil tajuk perang. Demikian pula orang yang melakukan pembunuhan di tanah suci. Tanah suci, tanah suci, tanah haram Mekah, ialah tu. Atau membunuh saudara yang masih ada hubungan mahram dengannya. Oh, dia lain tau. Kalau kita bunuh bukan mahram kita, berdosa besar. Tapi bunuh hak mahram kita, yang halal, yang haram kahwin dengan kita tu, lagi besar dosanya. Macam saya sebut tadi lah, tak sama dosa kita berzina dengan orang lain. Jangan kita lah, orang lain, bukan kita, bukan. Lain dosanya. Allahu Akbar.
Jadi kalau begitu sahabat sekalian, maka dalam bulan-bulan haram yang 4 ini, jangan kita buat zalim pada orang. Jangan zalim pada diri sendiri, pada orang pula dah. Apatah lagi zalim pada orang. Ni di musim-musim pandemik susah ni kan, macam-macam. Apa kezaliman tu dia kata? Di antara bentuk kezaliman adalah meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah ataupun melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu zalim. Kita tinggal apa yang diwajibkan oleh Allah. Al-amru, perintah, kita tinggal. Ataupun dia kata an-nahyu, hak larangan Allah pula kita buat. Itu zalim. Dalam agama ni dua je ada. Al-amru, perintah buat. An-nahyu, perintah larang. Paling tidak al-amru, buat perintah wajib. Sepaling tidak perintah larangan an-nahyu, sepaling tidak tinggal yang haram. Sepaling tidak perintah buat yang wajib, al-amru. An-nahyu, larangan, tinggal yang haram. Dah. Sahabat-sahabat yang kasih sekalian, marilah kita jaga diri kita. Diri kita. An-nafs, jiwa diri kita masing-masing. Kerana diri kita ini merupakan amanah yang wajib kita jaga. Hendaklah kita menjadikan diri kita, jiwa kita ini menjadi jiwa yang sentiasa tunduk dan patuh kepada Khaliq, penciptanya Allah. Tak apa, walaupun kita penat, letih, lapar, walaupun kita jadi susah, macam-macam lah, tapi kita kena sabar. Gapailah kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dengan sentiasa membersihkan jiwa dari noda dan dosa, sehingga jiwa kita jadi jiwa yang diredai oleh Allah. Radhiyallahu anhum, Allah reda pada mereka. Wa radu anhu, mereka pula reda kepada Allah. Memang kita kena sabar. Tengah-tengah Covid lagi kena sabar. Cari makan, cari minum, cari pakai, cari kekayaan, sabar. Bila kita nak Islam, memanglah kita kena sabar. Laparlah ustaz puasa, biasa. Penatlah sembahyang, biasa. Ambillah duit sikit bersedekah. Sekarang masuk musim korban, nak buat korban pula Zulhijjah nanti. Betul lah tu. Tak menafikan penat, letih, payah, mengantuk sebagainya. Tapi hati tu rasa bahagia. Kenapa? Kerana kita dapat melaksanakan titah perintah Allah. Ini orang tak faham ni, dia kata macam mana bahagia, lapar, letih, penat lah. Macam seorang ibu bangun jam 3 pagi, si kecil menangis. Kerana kencing dia keberak ke dalam pampers tu. Mak dia bangun, ayah dia tidur sudah. Mak dia bangun, dia ngantuk, penat dia. Dia pun tukar pampers, lampin anak dia, basuh siap-siap semua, susukan anak, tidur. Seronoknya dia, gembira dia. Atas sifat keibuan dia tu, dia gembira tengok anak dia. Dia mengantuk, dia letih. Macam itulah seorang hamba. Walaupun dia lapar, dia letih sebagainya, habis duit sikit, sampai satu peringkat dicaci, dibaki, sampai peringkat lagi mungkin dipenjara, dibunuh, tapi dia rasa as-sa'adah, dia rasa bahagia.
Yang ni orang payah nak faham. Sahabat sekalian, marilah kita menjadikan pergantian siang dan malam, malam dan siang, perjalanan matahari, bulan, bintang. Kita ni perang. Dah tahun kedua pula dah kita kena COVID. 2020, 2021. Kan? Kita ni duk bertahun lah sekarang. Ajar kematian bila-bila masa datang, bila sampai masanya. Maka saudara sekalian, marilah kita ambil kesempatan di waktu di waktu bulan-bulan 4 ini, bulan-bulan 4 yang dihormati, yang suci ini, kita dekatkan diri kita dengan Allah. Rebut peluang ini. Nak buat apa Ustaz? Banyaklah. Antara perkara yang kita nak buat, apa dia? Yang pertama antaranya ialah kita hendaklah memperbanyakkan perkara-perkara antara lain yang pernah saya sebutkan. Antaranya apa dia? Solat fardu mesti yang terbaik. Solat berjamaah senantiasa 5 waktu. Musim COVID susah sikit lah, 12 orang je. Ada peluang, kita pergi. Solat sunnah. Solat sunnah ada 2. Satu yang rawatib, lagi itu solat sunat. Solat sunnah yang bukan rawatib. Yang rawatib berkait dengan solat fardu sebelum selepas. Dia ada yang muakkadah, dituntut. Macam lepas maghrib tidak dituntut. Hak dituntut ni muakkadah. Macam sembahyang sunat air raya, muakkadah. Apa dia? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum fardu subuh, sembahyang subuh tu. Kekalkan. Yang muakkadah, yang bukan rawatib, yang tak mengingat solat fardu semua ni, yang tu solat duha, solat tahajud, solat witir. Ada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Lepas sembahyang isyak, sebelum tidur, sembahyang. Lepas tidur boleh juga. Jangan tinggal. Lagi, bacalah Al-Quran tiap-tiap hari. Baca Quran. Antara ayat-ayat Nabi duk baca senantiasa sebelum tidur ke apa, wirid sembahyang, ayat kursi. Antaranya 3 kul wallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Itu ayat perlindungan. Sebelum tidur, contoh, Nabi baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Baca Quran. Lagi yang keempat, sedekah. Ni musim-musim orang susah ni, banyakkan sedekah. Tolong bantu jiran-jiran. Buatlah mana patut. Tolong hantar duit ke, hantar makanan ke apa. Tolong jiran kita yang susah. Masjid-masjid keluarkan bantuan. Bukan bantuan untuk ustaz-ustaz ni. Ustaz nanti dulu. Orang-orang lain, jiran-jiran tetangga kita, jiran masjid. Kan? Puasa. Sama juga. Paling tidak puasa 3 hari dalam sebulan. Macam pesan Rasulullah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Puasa kita. Yang lain banyaklah zikir semua kan. Yang lain tu hubungan kita dengan Allah. Jagalah baik-baik. Hablum minan nas. Jangan jahat dengan manusia. Jangan khianat pada manusia. Jagalah muamalah kita dengan manusia yang Islam bukan Islam ke, jaga. Hak tu lagilah banyak daripada ibadat-ibadat khusus yang kita nak buat. Okay, sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa bimbing kita, pimpin kita ke jalan yang diredainya, sehingga kita mati dan Allah ampunkan dosa kita dan dimasukkan kita ke dalam syurganya. Saya ingat sekadar itulah pada kali ini. Aqulu qawli hadha astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.